Hai, Assalamualaikum. Baru-baru ni kita ada dengar berita sama ada di media sosial ataupun di TV-TV berkenaan dengan kes pembunuhan. Dan apa yang lagi mengejutkan pada 5 bulan 6 2022 yang mana berita melaporkan yang ada satu kes pembunuhan disebabkan berpunca daripada pertikaian berkenaan dengan pembahagian harta pusaka, yang mana dalam kes tu anak kepada ibu dia tu dah lama membunuh, kemudian kerat pula mak dia. So berita tu sangatlah kejam. Tapi apa yang lebih mengejutkan saya adalah punca kepada pembunuhan tu adalah disebabkan pertelingkahan berkenaan dengan pembahagian harta pusaka. Berdasarkan kepada berita tersebut, hari ini inisiatif saya untuk menceritakan berkenaan dengan pengurusan harta selepas kematian dan perancangan harta semasa hidup. Okey, ada beberapa instrumen lah untuk kita nak merancang harta sewaktu hidup ataupun setelah kematian lah. Okey, antara instrumen yang biasanya dia ada 5. Pertama adalah wasiat, kedua adalah wakaf, tiga adalah hibah, keempat adalah harta pencerian, 5 adalah faraid. Kelima-lima ni setiap satunya dia ada kekurangan dan kelebihan masing-masing lah. Cumanya dari segi perbezaan setiap satu tu adalah sedikit perbezaan dia. Okey, pertama adalah wasiat. Wasiat adalah satu ikrar yang dibuat oleh tuan tanah tu sewaktu dia hidup untuk menyerahkan kepada seseorang sama ada harta tersebut dalam bentuk fizikal ataupun manfaat lah, bertujuan untuk kebajikan yang mana pelaksanaan dia akan bermula setelah kematian. Itu secara umum adalah wasiat. Yang kedua adalah wakaf. Wakaf ni adalah pindah milik yang dibuat oleh seseorang yang punya harta kepada sesuatu individu ataupun macam badan ke apa ke masjid, dengan tujuan niat kerana Allah. Itu yang kedua untuk wakaf. Dan yang ketiga adalah hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan semasa hidup tanpa balasan. Okey, itu adalah hibah. Keempat adalah harta pencerian. Harta pencerian adalah harta yang diperoleh dalam tempoh perkahwinan antara suami dan isteri. Dia agak sedikit complicated lah, yang mana saya akan terangkan lagi nanti dalam episod lain lah. Dan yang kelima adalah faraid. Faraid adalah satu hukum syarak yang mana telah ditetapkan dah pembahagian secara spesifik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, pentingnya berkenaan dengan harta pusaka dan perancangan harta ni, salah satunya adalah untuk kita mengelakkan pertikaian. Sebab kalau kita tengok balik berita tadi, sangat tidak, saya boleh katakan agak tidak masuk akal lah kalau untuk kita sebagai manusia punca kepada pertikaian tentang pembahagian harta pusaka sehingga menyebabkan kepada pembunuhan, yang mana sangat tak boleh dimasuk akal lah. Okey, dan yang kedua adalah berkenaan dengan kita, bila kita dah merancang harta pusaka ni, kita boleh cut short masa untuk pengurusan waris-waris lepas ni. Sebab contoh kalau dalam wasiat dia dah boleh melantik siapakah penjaga kepada harta tersebut. So dalam tu dia boleh beri lagi pendek lah tempoh untuk waris-waris ni menguruskan harta selepas kematian. Dan yang ketiga adalah untuk menyelesaikan masalah berkenaan dengan harta beku. Ini dekat Malaysia berjuta-juta, sampai harta tersebut ditinggalkan macam tu sahaja, waris-waris tak tuntut. So dengan merancang harta, kita boleh mengelakkan ataupun boleh menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang keempat adalah kita boleh pilih kepada siapa yang kita nak beri. Ini yang satu lagi penting, kenapa kita kena merancang harta kita. Sebab selepas kita mati, kita dah tak jaga dah harta tu, waris-waris sahaja. Tapi dalam masa hidup, kita boleh tentukan kepada siapa yang kita nak beri ataupun kepada siapa yang kita sayang lebih ke apa ke. So itu adalah salah satu alternatif lah dalam perancangan harta. Dan yang terakhir adalah untuk kita ganjaran di akhirat lah, yang mana contoh instrumen yang terbaik dari sini contohnya wakaf. Kalau macam wakaf ni, kalau kita nak pahala tu berterusan sampai ke kita mati, dia instrumen wakaf lah. So berdasarkan instrumen-instrumen yang saya sebutkan tadi, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang mana saya akan terangkan di episod yang akan datang. Tapi secara umumnya, perancangan dan pengurusan harta ni sangat penting, bukan sahaja semasa kita hidup, dan dia penting juga selepas kita mati. Sebab semua benda-benda tu akan kembali kepada kita juga.